Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Nakiah binti Muhammad Nazmi, nombor matrik 2212567. Saya merupakan pelajar diploma pasca siswazah Pendidikan Islam, Universiti Sains Islam Malaysia, Kohort 8. Baiklah, pada hari ini saya akan membentangkan tentang kajian kes saya yang bertajuk Pendekatan Teori Zon Perkembangan Proksimal ZPD, Vygotsky Kemahiran Berfikir Aras Tinggi di dalam Bimbingan Akademik. Satu kajian kes. Kajian kes saya dibimbing oleh pensyarah saya, Encik Muhammad Hazim bin Amir Dordi. Baiklah, sebelum saya pergi kepada penerangan yang lebih terperinci berkenaan kajian kes saya, secara ringkasnya, kajian ini melibatkan murid berumur 15 tahun di dalam sebuah sekolah di Seremban, yang mana murid ini saya dapati dia lemah dalam menjawab soalan KBAT dalam mata pelajaran pendidikan Islam pada ujian bulanan Disember yang lepas. Jadi kajian kes ini saya jalankan bagi saya mengenal pasti apakah punca utama pelajar ini mengalami sukar dalam menjawab soalan KBAT tersebut. Dan jadi antara yang saya gunakan untuk mendapatkan data ataupun maklumat, saya menggunakan analisis dokumen iaitu terhadap kertas soalan ujian, temu bual dan juga pemerhatian secara keseluruhan. Jadi untuk saya terangkan lebih lanjut, kita akan fahami dalam penerangan seterusnya. Baiklah, kita pergi kepada bahagian yang pertama iaitu pengenalan. Jadi pengenalan ringkas berkenaan dengan kajian kes ini adalah pertama mengenai kemahiran berfikir aras tinggi. Apa yang dimaksudkan dengan soalan KBAT? Apakah KBAT tu? Jadi KBAT ni merupakan kemahiran berfikir aras tinggi yang mana dia mula dilaksanakan dalam pentaksiran di sekolah-sekolah Malaysia secara meluas pada tahun 2012 yang mana ia merujuk kepada apa? Merujuk kepada kemahiran murid dalam menganalisis, mencipta, mengaplikasi dan juga menilai sesuatu perkara. Jadi penggunaan KBAT ni dalam pendidikan Islam ni disambut baiklah dan dia dikira sebagai satu usaha dalam mencari petunjuk dan membina hujah berasaskan bukti. Maksudnya, kemahiran menganalisis tadi, menilai tadi, mencipta tadi membantu murid-murid ingin mengasah minda murid-murid ni dalam menilai sesuatu perkara ataupun sesuatu situasi berdasarkan fakta-fakta dan pengalaman yang diorang dah ada sedia ada. Baik, jadi peratus soalan yang dibina berasaskan KBAT ni di dalam ujian ataupun kertas peperiksaan mata pelajaran pendidikan Islam ini bukanlah sikit. Dia hampir separuh daripada markah keseluruhan iaitu sebanyak 40 markah. Lebih kurang 40% lah kan. Jadi walau bagaimanapun, walaupun KBAT ni dah dilaksanakan daripada tahun 2012, tapi terdapat juga segelintir murid-murid ataupun kita kata pelajar yang masih lemah dalam menjawab ataupun menguasai soalan-soalan KBAT ini sehingga kan memberi efek, memberi kesan kepada markah mereka lah bila mereka tak reti nak jawab, diorang tak lemah dalam nak menjawab soalan-soalan KBAT ni, dia akan mengganggu kepada markah keseluruhan peperiksaan. Sebab apa? Sebab soalan KBAT ini dia tidak berasaskan berdasarkan 100% daripada buku. KBAT ni isi dia melalui fakta tapi yang lain tu melalui huraian. Tapi sebahagian murid ataupun segelintir murid ni dia mengalami masalah keliru. Dia tak reti nak jawab. Macam mana nak jawab soalan KBAT? Jadi pengkaji dia detect masalah ini dalam kalangan murid. Jadi saya detect masalah ni dalam kalangan murid. Jadi saya mengambil pendekatan untuk menggunakan konsep zon perkembangan proksimal dalam teori kognitif perkembangan Vygotsky untuk nak mengatasi masalah pelajar ini. Baik, berdasarkan pengenalan yang telah saya jelaskan tadi, maka 3 objektif kajian utama yang telah disenaraikan. Yang pertama, pengkaji, saya ingin mengenal pasti punca murid tidak dapat menjawab soalan KBAT dengan baik di dalam ujian bulanan yang lepas. Yang kedua, saya nak mengenal pasti cara pembelajaran yang digemari oleh murid, ini peserta kajian di dalam kelas. Dan yang ketiga, untuk mengkaji keberkesanan kaedah ataupun konsep zon perkembangan proksimal ZPD dalam membantu mengatasi masalah murid lemah dalam menjawab soalan KBAT.
Baiklah, seterusnya, berdasarkan 3 objektif kajian tadi, maka 3 soalan kajian yang telah terbina. Yang pertama, apakah punca murid tidak dapat menjawab soalan KBAT dengan baik di dalam ujian bulanan Disember yang lepas? Yang kedua, bagaimanakah cara pembelajaran yang digemari peserta kajian, iaitu murid di dalam kelas? Dan yang ketiga, adakah kaedah zon perkembangan proksimal ZPD dapat membantu mengatasi masalah murid lemah dalam menjawab soalan KBAT? Jadi itu adalah 3 soalan yang telah disenaraikan oleh saya dalam kajian kes ini. Baik, seterusnya kita pergi kepada metodologi kajian. Metodologi kajian yang saya gunakan dalam menjalankan kajian kes ini, pertama, reka bentuk kajian ini adalah kajian kualitatif. Yang kedua, persempelan, saya mengambil seorang murid tingkatan 3 yang mendapat markah terendah dalam subjek pendidikan Islam dalam ujian bulanan Disember yang lepas. Seterusnya, instrumen kajian adalah 3, pengkaji, alat rakaman dan borang senarai semak. Pengkaji itu saya sendirilah, saya yang mengumpul dan juga menganalisis data. Yang keempat adalah kesahan. Saya mendapatkan borang persetujuan daripada murid dan juga ibu bapa. Yang kelima adalah kaedah pengumpulan data di mana saya menggunakan analisis dokumen, tembubuan dan juga pemerhatian. Manakala analisis data, saya menggunakan analisis kandungan dan juga analisis tematik. Baik. Seterusnya kita pergi kepada isu kajian kes ini. Okey, jadi isu dia adalah murid tingkatan 3 ni dia lemah dalam menjawab soalan KBAT di dalam kertas soalan ujian bulanan Disember bagi mata pelajaran pendidikan Islam yang lepas, yang menyebabkan dia menjadi murid yang paling rendah, markah paling rendah dalam kelas. Okey. Baiklah, berdasarkan isu tadi, maka pengkaji mengambil langkah pertama iaitu bertemu dengan klien peserta kajian untuk buat temu bual pertama. Jadi hasil daripada temu bual pertama, pengkaji mendapati bahawa murid ini punca dia kenapa tidak dapat menjawab soalan KBAT dengan baik adalah pertama, dia suka pada suasana pembelajaran yang aktif dan seronok. Yang kedua, dia kurang memahami ayat KBAT, ayat yang terdapat di dalam soalan KBAT tu, istilah-istilah yang terdapat dalam soalan KBAT itu. Dan yang ketiga adalah dia keliru akan teknik menjawab soalan KBAT yang betul. Sebab apa? Sebab ketika tingkatan 2 dia belajar dengan ustaz yang lain. Ketika di tingkatan 3 dia belajar dengan cikgu yang lain, ustaz yang lain. Maka dia keliru yang mana sebenarnya yang betul. Akhirnya dia hanya ikut kepala dia sendiri yang menyebabkan dia tidak mendapat markah lah dalam menjawab soalan KBAT. Baik, berdasarkan kepada isu dan permasalahan tadi, punca tersebut, maka pengkaji telah membina sebuah intervensi bagi membantu murid tersebut mengatasi masalah dia. Maka pengkaji menggunakan konsep zon perkembangan proksimal yang dibawa oleh Vygotsky di dalam teori perkembangan kognitif kanak-kanak. Apa itu zon perkembangan proksimal? Ia adalah satu istilah yang dibawa oleh Vygotsky bagi menjelaskan situasi di mana serangkaian masalah ataupun tugasan yang sukar nak dikuasai oleh kanak-kanak secara sendirian, tetapi dia boleh dikuasai dengan bantuan orang dewasa atau kanak-kanak yang lebih mahir. Okey. So, di dalam ZPD ni terdapat 3 peringkat utama. Yang pertama adalah had atas. Had atas ni secara teori ni adalah perkembangan potensi, yang mana peringkat di mana perkembangan kanak-kanak ni meningkat melalui bantuan orang dewasa atau mahir. Yang kedua adalah ZPD. ZPD ni adalah jurang tadi antara had atas dan had bawah yang nanti saya akan jelaskan. Di mana di peringkat ini kanak-kanak ni didapatkan bimbingan ataupun bantuan daripada orang yang mahir. Dan yang ketiga adalah had bawah. Had bawah ni kita kenali sebagai perkembangan sebenar, di mana peringkat di kanak-kanak itu dia mempunyai potensi untuk nak mencapai sesuatu itu melalui usahanya sendiri. Maka apakah kaitannya dengan klien peserta ni? Jadi kaitan antara teori ZPD ni tadi, konsep ZPD ni dengan pelajar tadi adalah pertama, pelajar ini sebelum intervensi berlangsung, dia berada di had atas. Iaitu murid ni dia memerlukan bantuan dalam menyelesaikan soalan KBAT yang diterimanya daripada guru ataupun orang yang lebih mahir. Jadi, semasa intervensi berlaku, murid ini berada pada had ZPD. Yang mana murid ni dah dapatkan bantuan daripada guru dan guru juga membantu murid berkenaan dengan teknik menjawab soalan KBAT.
Dan yang ketiga, selepas daripada intervensi berlaku, apabila intervensi yang dilaksanakan itu berhasil, maka murid ini berada di pada tahap di mana murid dapat selesaikan soalan itu sendiri tanpa bantuan orang lain dah. Jadi dia berada di tahap had bawah. Jadi macam itulah berlangsungnya konsep ZPD ni terhadap peserta kajian. Okey. Maka berdasarkan teori tadi dan penjelasan mengenai kaitan klien dengan ZPD tadi, pengkaji telah membina sebuah intervensi yang bernama pengajaran secara one by one, di mana pengkaji sebagai guru dan juga peserta sebagai murid dijalankan di dalam Google Meet. Intervensi one by one, guru menggunakan pembentangan slide. Guru menunjukkan pembentangan slide kepada murid dan mengajar murid satu persatu berdasarkan langkah-langkah intervensi. Yang mana pertama, langkah dia, guru menerangkan 3 syarat utama dalam jawapan KBAT. Yang kedua, guru menjelaskan konsep 4 elemen soalan KBAT. Apa yang kena ada? Isi, huraian lengkap dan juga kesimpulan. Dan yang ketiga, guru menjelaskan kesalahan dalam jawapan murid yang lepas. Kenapa dia tak dapat ni? Kenapa dia tak dapat ni? Guru tunjuk satu persatu. Okey. Yang keempat pula, guru dan murid menjawab soalan bersama-sama, di mana guru tunjuk satu persatu teknik menjawab tu. Okey, mula-mula awak kena keluarkan macam ni. Kedua, awak kena keluar macam ni. Ketiga, awak kena keluar macam ni. Lepas tu, pengkaji, iaitu guru ni, dia minta murid ulang semula. Okey, apa tadi awak kena buat tadi? Macam mana tadi awak nak kena keluarkan tadi? Macam tu cara intervensi dijalankan. Selepas daripada dah 2-3 kali dan guru dah memastikan murid tersebut boleh mengulang apa yang telah dijelaskan, maka guru memberi satu soalan yang baru. Satu set soalan yang baru untuk menguji kefahaman murid tersebut. Okey, jadi murid yang kelima, murid menjawab soalan tersebut secara sendiri tanpa bantuan guru lagi lah. Dan yang keenam, guru bertanda tanda kertas tersebut bersama-sama murid untuk murid memastikan di mana yang poin yang dia dapat, di mana poin yang dia tidak dapat. Jadi benda ni dibuat dalam 2-3 soalan bersama murid sehinggalah murid berjaya melaksanakan soalan itu secara sendiri dan mendapat markah yang penuh. Okey. Baik, jadi berdasarkan intervensi yang telah dilaksanakan oleh pengkaji, apakah impak ataupun kesan kajian ini, intervensi itu dijalankan terhadap murid dan juga guru? Baik, pertama, impak kajian ini terhadap murid. Murid itu sendiri dapat menjawab soalan dengan teknik yang betul. Dia dah dapat macam mana nak buat soalan KBAT sekian-sekian. Maka masalah dia tentang kekeliruan apa teknik yang betul itu tadi telah selesai, telah diatasi oleh guru tersebut. Okey. Seterusnya, impak daripada kajian ini adalah kepada para guru. Di sini membuktikan bahawa konsep ZPD tadi itu memberi kesan yang positif. Ia memberikan satu hasil intervensi yang positif terhadap murid yang mempunyai masalah dan lemah nak menjawab. Jadi daripada kajian ini kita dapat tahu ZPD ni berhasil untuk membantu murid dalam menyelesaikan masalahnya. Jadi guru boleh menggunakan ia sebagai satu kaedah baru untuk membantu murid-murid lemah yang lain. Setelah saya jelaskan impak kajian kes yang telah saya jalankan ini terhadap murid dan juga guru, saya terpanggil untuk memberikan sedikit cadangan kepada guru-guru di luar sana. Yang pertama, saya menggalakkan para guru untuk cuba menggunakan konsep ZPD ini dalam mengatasi masalah murid yang sama. Ia adalah sebagai satu usaha untuk kita membantu murid-murid yang lemah dalam menjawab soalan peperiksaan, soalan KBAT ini. Yang kedua, saya mengharapkan lebih ramai lagi pengkaji atau guru-guru yang di luar sana cuba mencari kaedah yang lain bagi membantu lebih ramai lagi murid yang lemah dalam peperiksaan, terutama dalam menjawab soalan KBAT ini. Kerana tidak semua murid akan berkesan dengan satu cara yang sama. Jadi saya mengharapkan lebih ramai lagi pengkaji-pengkaji yang lain untuk mencuba kaedah-kaedah yang lain. Baik. Akhir sekali, sebagai rumusan pembentangan kajian kes saya ini, saya ingin jelaskan dalam 3 ayat.
Tiga poin utama. Pertama, kajian kes ini dapat berjaya mengenal pasti punca sebenar masalah peserta lemah dalam menjawab soalan kibat, iaitu murid ni keliru akan teknik menjawab. Yang kedua, peserta kajian berjaya menjawab soalan kibat hasil daripada intervensi yang telah dijalankan. Oleh itu, kita dapat lihat keberkesanan intervensi yang telah dijalankan ini dapat membuktikan bahawa konsep ZPD ini boleh digunakan dalam pembelajaran dan pengajaran di sekolah dan diaplikasikan oleh ramai guru bagi membantu lebih ramai lagi pelajar di luar sana. Maka itu saja daripada saya. Semoga kajian kes saya ini dapat membantu lebih ramai lagi guru-guru di luar sana yang sedang mencari solusi bagaimana mengatasi masalah murid lemah dalam menjawab soalan kibat. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.